Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, yang mana kita masih lagi membahaskan surah yang ke-51, iaitulah suratu Az-Zariyat. Pada minggu lepas kita dah sampai sehingga ayat 11. So hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 12 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 12, Yas'alunaka ayyana yaumuddin. Mereka bertanya bilakah datangnya hari pembalasan itu. Pada ayat 6 sebelum ni Allah Ta'ala menyatakan wa innad dina lawaqi'. Sesungguhnya hari pembalasan itu benar-benar akan berlaku. Maka inilah antara poin dakwah utama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik, khasnya pada masa dahulu. So apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang perkara ini, tentang hari pembalasan, di mana seluruh amal-amal perbuatan yang pernah kita lakukan, sama ada amal kebajikan ataupun amal keburukan, akan dibalas Allah Ta'ala, maka orang-orang musyrik mereka tidak mahu menerima, ya, mereka mendustakannya. Tetapi mereka bertanya, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Dekat sini mereka bertanya bukanlah kerana mereka ingin tahu atau memerlukan kepada satu jawapan. Mereka bertanyakan ini ialah soal istib'ad wa takdzib. Bertanya dengan maksud untuk mendustakan dan pengingkaran. Jadi kata Ibnu Arafah berkata, as-su'alu ala qismain.
soalan tu terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan soal istirsyad, soalan yang memang dia nak mendapatkan petunjuk, soalan yang memang dia ingin mendapatkan ilmu daripada situ. So yang ni perlu kita jawab. Soalan yang macam ni kita perlu jawab. Sebab apa? Sebab memang dia perlukan jawapan daripada kita dan dia akan follow jawapan kita tu. Tetapi ada soalan yang kedua yang disebut sebagai soal istihza. Soalan dengan maksud nak memperlekeh. Soalan dengan maksud nak menguluk-uluk. Bukan ia memerlukan kepada jawapan. So, soalan yang macam ni, ia tidaklah memerlukan kepada jawapan. Maka tidak perlu kita jawab. Kerana dia sebenarnya bertanya bukan kerana ingin tahu, bukan kerana ingin dapatkan petunjuk, tetapi semata-mata kerana dia nak memperlekeh, nak mengolok-olok tentang perkara agama yang disampaikan. So mereka bertanya, ayyana yaumuddin, bilakah hari pembalasan itu? Tapi soalan mereka ini bukan kerana nak tahu atau ingin dapat petunjuk, semata-mata nak memperlekeh, mengolok-olok, menghina perkara hari kiamat tentang hari pembalasan yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan. Maka daripada ayat ni kita ambil juga pengajaran bahawa laisal muhim mata yaumul hisab wa mata yaumuddin. Bila hari perhisapan dan bila hari pembalasan bukanlah perkara yang paling penting. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan bila hari pembalasan tu, bila akan dihisap, masih lama ke tidak, ya, hari apa, berapa lama. Itu bukan perkara yang paling penting untuk kita tanyakan. Al-aham, perkara yang paling penting kita soal, kita tanyakan ialah madza a'datta lahu, apa yang sudah engkau siapkan untuk hari perhisapan dan hari pembalasan tu. Bila ia akan berlaku, tidak perlu. Kenapa? Sebab ia sesuatu yang pasti berlaku. Wa inna ad-dina lawaqi', hari pembalasan itu pasti berlaku. Maka kita tidak perlu tanyakan itu bila akan berlaku. Yang perlu kita tanya ialah madza a'datta lah, apa yang engkau telah siap sediakan untuk itu. Ini sama seperti perkara kematian kita. Kita tidak perlu bertanya, agaknya bilalah saya ni akan mati, ya? Kita tak payah tanya tu. Kita tak payah tanya bila kita akan mati. Sebab apa? Sebab kematian itu adalah satu perkara yang pasti berlaku. Yang perlu kita tanyakan ialah bukan bila kita akan mati, tetapi amalan apa yang dah kita buat sebagai persiapan kita menuju kematian. Itu yang patut kita tanya. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 13, yaumahum 'alan nari yuftanun. Jawab kepada soalan mereka tadi ialah hari mereka diseksa dengan dibakar atas api neraka. So ini jawapan bagi soalan mereka yang mempertanyakan bila hari pembalasan itu akan berlaku. Maka kata Allah, yaumahum 'alan nar yuftanun. Yaumul jaza, hari pembalasan itu, yaum yu'adzabuna bil ihraq bin nar, iaitulah pada hari di mana mereka dibakar dengan api neraka.
hari di mana orang-orang kafir dan orang-orang musyrik dibakar dengan api neraka. Pada ketika itulah, kata Allah Ta'ala. Ya. Kata fitnah pada ayat ni itu bermakna dibakar. Maka kalau orang sebut fatantuz zahab, itu artinya ahraqtuhu, aku membakarnya, membakar emas, ya. Wa aslul fitnah al-ikhtibar. Maksud asal daripada fitnah yang sama akar kata dengan yuftanun pada akhir ayat 13 tu, makna asalnya adalah al-ikhtibar, ujian. Makna asal fitnah ialah al-ikhtibar, ujian. Maka Allah Ta'ala sebut innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kamu adalah fitnah, maksudnya ujian. Itu makna asal daripada fitnah. Tetapi kata fitnah juga boleh bermakna membakar. Ya. So, kama fatanul al-mu'minina binaril ibtila' wal idza. Sebagaimana orang-orang kafir ini membakar orang-orang beriman dengan api ujian-ujian dan perbuatan yang menyakitkan dekat dunia, fatannahumullahu binaril azab, maka Allah Ta'ala pun bakar mereka dengan api azab, api neraka, ya. So pada ketika itulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas seluruh amal perbuatan mereka. Baik, kita teruskan ayat 14. Allah Ta'ala sebut, "Dzuqu fitnatakum hadza alladhi kuntum bihi tasta'jilun." Sambil dikatakan kepada mereka, rasalah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Inilah dia yang dahulu kamu minta disegerakan kedatangannya. So semasa nanti orang-orang kafir itu dibakar Allah di dalam api neraka, maka dikatakanlah kepada mereka, "Dzuqu fitnatakum." Ai dzuqu azabakum, rasakanlah azab kamu ini. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah dahulu yang kamu minta disegerakan dekat dunia. Ya. So Allah Ta'ala semasa mengazab mereka, Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, "Dzuqu fitnatakum." Rasakanlah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Ucapan ini adalah penambah seksa kepada mereka. Analogi dia macam ni. Ada orang yang tengah sakit, lalu ada orang mengatakan kepada dia, rasakanlah. Maka rasa sakit yang diderita sebelum pasti akan dirasa semakin bertambah. Paling kurang hati akan sakit mendengar ucapan itu. Kenapa? Sebab dia sedang merasa sakit, kemudian ada orang datang mengatakan, rasalah. Ini menunjukkan bahawa azab Allah di dalam api neraka itu bukanlah azab fizikal saja. Bukan sekadar dibakar zahir daripada tubuh badan mereka sahaja, tetapi hati mereka juga diseksa oleh Allah Ta'ala. Salah satunya dengan mengatakan kepada mereka, "Dzuqu fitnatakum." Rasalah azab kamu ini. "Hadza alladhi kuntum bihi tasta'jilun." Inilah dahulu yang kamu minta dekat dunia disegerakan. Orang-orang musyrik pada masa dahulu
apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang azab api neraka, mereka sentiasa minta supaya didatangkan segera azab itu kepada mereka. Kalaulah betul, kata mereka, ya, maka apabila mereka sudah diazab, maka dikatakan kepada mereka, zuqu fitnatakum, rasakanlah azab kamu ini, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah dahulu yang kamu minta untuk disegerakan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah mengatakan tentang ayat ni, wa yahtamilu an yakuna al-muradu al-isti'jal bil fi'l. Kata beliau, mungkin juga maksud daripada mereka minta disegerakan azab itu bukan dengan ucapan semata-mata, tetapi juga dengan perbuatan. Jadi tanpa disedari oleh manusia, mungkin lisan dia tidak minta disegerakan azab itu, tetapi hakikatnya perbuatan dia meminta untuk disegerakan azab. Apa perbuatan yang dia lakukan? Wa huwal israru 'alal 'inad wa izharul fasad fa innahu yu'ajjilul 'uqubah. Dia berterusan melakukan kekufuran, menzahirkan kerosakan, maka perbuatan itu sama sahaja yu'ajjilul 'uqubah, sama sahaja dia meminta untuk disegerakan azab seksa. Jadi kalau kita terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah, walaupun lisan kita tidak meminta disegerakan azab, tetapi hakikat perbuatan yang kita lakukan itu ialah meminta untuk disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena berhati-hati, ya. Meminta disegerakan azab itu bukan hanya dengan kata-kata atau dengan ucapan kita, tetapi juga dengan perbuatan. Orang yang berterusan dengan kekufuran, keingkaran mereka kepada Allah, sama sahaja mereka meminta untuk disegerakan azab itu datang kepada mereka. So, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, inilah dahulu yang kamu minta untuk disegerakan, kerana semasa mereka dekat dunia, terutama orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, mereka meminta disegerakan azab itu sama ada dengan ucapan mereka langsung ataupun ditunjukkan oleh perbuatan mereka. Baik, kita teruskan ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, sesungguhnya orang-orang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Ayat 15 ni Allah datangkan selepas Allah Ta'ala tadi menyebut tentang azab yang akan diperolehi oleh orang-orang musyrik, begitu juga orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah hadirkanlah tentang orang-orang bertakwa dan kenikmatan yang akan mereka perolehi. Ini seperti mana yang biasa saya sebut, bahawa Al-Quran mempunyai rentak kebiasaannya apabila menyebut tentang azab, selepasnya Allah sebut tentang nikmat. Kalau Allah Ta'ala menyebut tentang orang kafir, orang yang tidak taat, maka selepasnya Allah pasti akan sebut tentang orang beriman yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Takwa itu artinya orang-orang yang membuat dinding pemisah, pelindung daripada azab Allah. Apa dia dinding pelindung daripada azab Allah tu? Imtithalu awamirihi wajtinabun nawahihi, iaitulah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan tegahan-tegahan Allah Ta'ala.
Namun begitu, kata para ulama, lil muttaqil maqamat. Bagi orang yang bertakwa tu ada tingkatan-tingkatan dia. So takwa tu ada tingkatan-tingkatan dia. Adnaha ayyattaqi asyirk. Tingkatan takwa yang paling rendah ialah dia bertakwa daripada kesyirikan. Artinya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ni takwa yang paling rendah level dia. Wa awsatuha, kemudian takwa pada pertengahan, ayyattaqi al-muharramat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, dia bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Taala. Yang ketiga, wa a'laha, level takwa yang paling tinggi, ayyattaqi al-makruhat wa ma siwallah. Dia bertakwa dengan meninggalkan perkara-perkara yang makruh dan selain daripada Allah. Inilah maqam ketakwaan yang paling tinggi. Wa bihasbi darajati taqwa takunu darajatu sahibiha fil jannah. Maka darjat kita di dalam syurga nanti mengikut darjat takwa kita masing-masing. Kalau darjat takwa kita yang adna, yang level bawah, maka darjat kita pun nanti di syurga yang di level bawah. Kalau darjat takwa dia dekat dunia yang awsatuha, yang tengah-tengah, maka level dia pun nanti tengah-tengah. Kalau takwa dia dekat dunia yang level a'laha, yang paling tinggi, maka di akhirat pun nanti Allah letak dia pada tempat yang paling tinggi. So inna lil muttaqin, innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, fi jannat, mereka berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, wa uyun, dan mata air yang memancar yang ada di sana. A'tahumullahu jami'a munahum min asnafin na'im. Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka seluruh keinginan-keinginan mereka di dalam syurga dari pelbagai macam jenis kenikmatan. Ya. Jadi Allah Ta'ala sentiasa sebut di dalam Al-Quran bahawa orang-orang bertakwa mereka akan ditempatkan Allah Ta'ala di dalam syurga, seperti pada ayat ni dan ayat-ayat yang lain. Misalnya dalam surah Ad-Dukhan, Allah mengatakan innal muttaqina fi maqamin amin. Dalam surah At-Tur, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Dalam surah Al-Qamar, Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Ya, dalam surah Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ini semua ayat-ayat yang berbicara tentang ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sedia kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka akan ditempatkan Allah Ta'ala di dalam syurga dan darjat mereka dekat sana ditentukan oleh darjat daripada ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 16, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Keadaan mereka di sana, di dalam syurga, sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan mereka. So keadaan orang-orang yang bertakwa di dalam syurga itu ialah mereka sentiasa menerima nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka. Ya. Fa akhadhu dhalika radina bihi. Mereka ambil itu dalam keadaan redha. Farihatan bihi nufusuhum.
jiwa mereka gembira, ya, sangat gembira mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah kurniakan di dalam syurga Allah. Kemudian Allah menjelaskan apa amalan yang mereka lakukan sehinggakan mereka mendapatkan syurga dengan pelbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Amalan yang mereka lakukan, kata Allah, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang sentiasa berbuat ihsan. Jadi ini amalan mereka pertama, iaitulah semasa hidup dekat dunia mereka sentiasa berbuat ihsan. Ihsan dekat sini kata para ulama ialah mengandungi dua makna, iaitulah ihsan kepada Allah dalam beribadat dan ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah dalam beribadat, itulah yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan dalam beribadat kepada Allah Taala itu ialah ketika mana engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, engkau sedar bahawa dia, Allah, melihat engkau. Artinya ihsan itu ialah orang yang sentiasa merasakan pengawasan Allah terhadap diri dia. Ini ihsan dalam ibadat kepada Allah. Yang kedua, ada ihsan kepada manusia, iaitulah dia buat baik kepada manusia. Dia memberi manfaat kepada mereka, dia menjauhkan mudarat daripada mereka. So ini kunci pertama yang menyebabkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu masuk ke dalam syurga dan mereka mendapatkan pelbagai kenikmatan di sana, iaitulah sentiasa berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia. So daripada sini kita kena ambil pengajaran. Kalau kita inginkan syurga Allah Ta'ala, maka jadilah golongan muhsinin, golongan orang-orang yang sentiasa berbuat ihsan, sama ada ihsan dengan Allah ataupun ihsan dengan manusia. Kita tak cukup ihsan dengan Allah Ta'ala sahaja tanpa kita ihsan dengan manusia. Begitu juga sebaliknya, kita tidak cukup ihsan sahaja kepada manusia tanpa kita ada ihsan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ihsan kepada Allah dan ihsan kepada manusia ni kita kena jalankan secara bersamaan supaya insya-Allah kita boleh mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat 17 Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Ini amalan mereka yang kedua, ya, bahawa mereka orang-orang bertakwa yang masuk ke dalam syurga tadi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam itu untuk tidur. Yang lainnya mereka akan gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ciri mereka yang orang-orang bertakwa yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak menghabiskan malam mereka dengan tidur. Hanya sebahagian saja mereka gunakan untuk tidur. Selebihnya mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan tentang ayat ni, kabidu qiyamal lail la yanamuna minhu illa qalila.
Mereka sibuk solat malam sehingga kan mereka tidak tidur kecuali sedikit sahaja. Ya. Dan inilah antara ciri utama orang-orang bertakwa yang masuk ke dalam syurga Allah. Dan bukan hanya pada ayat ini sahaja, tetapi pada ayat-ayat yang lain juga Allah Ta'ala sentiasa sebut bahawa antara amalan yang menghantarkan seseorang ke dalam syurga Allah Ta'ala ialah solat malam mereka. Ya. Ada perkara yang menarik pada ayat ini. Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka hanya sedikit mengambil masa daripada malam itu untuk tidur. Artinya yang Allah Ta'ala puji pada ayat ini ialah tidur mereka yang sedikit. Ya. Allah tidak sebut waktu ibadat mereka yang banyak pada waktu malam. Ya. Saya ulang balik supaya kita tak salah faham. Pada ayat 17 ni, Allah Ta'ala tidak memuji ibadat mereka yang banyak pada waktu malam. Tetapi yang Allah Ta'ala puji ialah tidur mereka yang sedikit. Ini isyaratan ila anna naumahum ibadah. Ini menunjukkan bahawa tidur mereka yang sedikit pada waktu malam tu ibadat. Ya, jadi ibadat. Jadi ada tak tidur yang jadi ibadat? Jawapannya ada. Ya. Haitsu madahahum bikaunihim haji'ina qalila. Pada ayat ni Allah memuji mereka kerana tidur mereka sedikit. Wa dhalikal huju awrathahum al-ishghal bi'ibadatin ukhra. Dan tidur mereka itu, ya, yang sedikit tadi mereka tidur mereka yang sedikit tadi selebihnya mereka gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kita patut berdoa kepada Allah, Allahumma inna ala qiyamil lail waj'alna min ahlil qiyam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada golongan yang sentiasa melaksanakan qiyamul lail, dan jadikanlah kami daripada kalangan orang-orang yang melakukan. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat 18, وَبِالْ أَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan pada waktu sahur pula, iaitulah sebelum fajar, mereka sentiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini amalan mereka yang ketiga, amalan orang-orang yang bertakwa yang ketiga, yang mana mereka mengakhiri penghujung malam itu dengan beristighfar kepada Allah Ta'ala pada waktu sahur. Ya. Ma ahsana lailul muttaqin. Alangkah indahnya malam orang-orang yang bertakwa. Awwaluhu hasanatun tuktab. Pada awalnya mereka mendapatkan ganjaran amal-amal kebajikan yang dituliskan dengan solat malam mereka. Wa akhiruhu sayyi'atun tumha. Dan pada akhir malam mereka, mereka mendapatkan ampunan daripada Allah kerana istighfar mereka. Maka berdasarkan ayat ni, maka waktu terbaik, antara waktu terbaik untuk beristighfar kepada Allah Ta'ala tu ialah pada waktu sahur. Itulah antara waktu terbaik kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kerana pada waktu ini biasanya dilalaikan oleh manusia. So kalau kita istighfar kepada Allah pada ketika itu, maka insya-Allah istighfar kita akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang bertakwa ni beristighfar pada waktu sahur bukan semata-mata kerana dosa yang mereka lakukan, tetapi ini adalah pancaran daripada kesucian hati mereka, kebersihan hati mereka, dan istighfar ini juga bertujuan supaya Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan daripada amal-amal ibadat yang mereka lakukan. Ya. So pada waktu sahur
itu waktu terbaik kita istighfar. Pada bulan Ramadan ni hampir setiap kaum muslimin bangun pada waktu sahur. So selain kita makan pada waktu sahur tu, gunakanlah juga untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian Allah Taala sebut pada ayat 19, kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang miskin yang meminta dan untuk orang miskin yang tidak meminta-minta. Ini antara amalan mereka, iaitulah mereka beramal dengan harta mereka, memberi kepada orang-orang yang memerlukan dari kalangan orang-orang miskin, sama ada orang miskin yang meminta-minta ataupun tidak. Orang miskin ni dia terbahagi kepada dua. Ada orang miskin yang suka meminta-minta, ini biasalah kita tengok. Tetapi ada orang miskin yang dia tidak mahu meminta-minta. Maka kita kena peka memperhatikannya. Ya. So, inilah antara amalan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa tadi, sehinggakan mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pelbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana, ya. So kita pun perlu untuk mengamalkan ini kalau kita ingin masuk ke dalam syurga Allah. Pertama, sentiasalah berbuat ihsan, sama ada ihsan dalam ibadat-ibadat kita kepada Allah ataupun ihsan kepada sesama manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Jangan habiskan malam tu dengan tidur. Tidurlah pada sebahagiannya, tetapi pada sebahagian yang lainnya bangunlah untuk melaksanakan solat malam. Kemudian yang ketiga, wabil ashari hum yastaghfirun. Akhirilah malam itu dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa, kekurangan-kekurangan ibadat kita dan lain sebagainya. Dan yang keempat, berilah sedekah, infak dari harta yang kita miliki kepada mereka-mereka yang memerlukan, sama ada mereka yang memerlukan kemudian menampakkan diri dengan meminta-minta, ataupun kepada mereka yang memerlukan yang tidak mahu meminta-minta di hadapan manusia. Apabila ni kita lakukan, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan kurniakan syurganya kepada kita dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana. Moga-moga Allah kurniakan taufik bagi kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik ini. Baik, mungkin itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung pula ayat-ayat berikutnya pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.